Perak, Datuk Pahlawan Haji Madlan bin Haji Santai, Timbalan Ketua Polis Perak, ACP Amran bin Abdul Rashid, Ketua Jabatan Integriti dan Pemantauan Standard Perak, Puan Fariha, Ketua-Ketua Jabatan, Tuan Haji Zamri, Ketua-Ketua Jabatan dan Ketua Polis Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Yayasan Restu Zainal Hussein, mewakili Yayasan Restu ke sini. Jadi alhamdulillah, sebenarnya kali pertama saya berada di Balai Polis Perak sebenarnya, dan saya sebenarnya ada tengok video juga, tapi suka saya menceritakan tentang Yayasan Restu kali pertama ni, ya. Jadi ramai yang tak tahu apa dia Yayasan Restu. Yayasan Restu adalah sebuah NGO yang tak bertaktikan keuntungan. Jadi kerja utama kita ni sebenarnya ramai yang beritahu kalau kerja-kerja Quran itu dijalankan oleh Jabatan Agama Islam dan sebagainya. Tapi Yayasan Restu adalah sebuah NGO yang mengumpulkan 9 kumpulan bersama dengan ulama-ulama bagi menjalankan kerja-kerja penyalinan Al-Quran. Jadi saya teruskan dengan taklimatnya dulu, ya. Next. Jadi program wakaf ini bersandarkan kepada hadis yang mana mushaf Al-Quran yang diwariskan, maknanya ada 7 perkara. Sungguhnya antara perkara yang mengerti seorang muslim dari amalan kebaikan setelah meninggal adalah ilmu pengetahuan yang diajarkan, disebarkan, anak soleh yang ditinggalkan, termasuk mushaf yang diwariskan, masjid yang dibina, rumah yang dibina untuk ibu sabil, atau sedekah yang dikeluarkan daripada wang hartanya ketika sihat. Dan program wakaf ini dijalankan bermula daripada Yayasan Restu mencetak Al-Quran, menerbitkan Al-Quran pada tahun 2001. Cumanya program wakaf Al-Quran peringkat kebangsaan hanya bermula pada tahun 2007 dengan inisiatif yang amat berhormat Perdana Menteri, dan usaha ini untuk mengembalikan program wakaf tu sebagai bantuan, sebagaimana yatim dan sebagainya gitu, ya. Maknanya sedekah jariah tu sebagai satu instrumen untuk pembangunan negara, insya-Allah. Jadi program-program yang kita laksanakan antaranya daripada tahun 2007-2008 tu bersama dengan Dewan Amal Islam Hadari di bawah bersama dengan Kementerian Penerangan. Di bawah program ini kita mencetak lebih kurang 83,000 naskah Quran, 23,000 naskah dihantar ke Batam, dan selebihnya untuk rakyat Malaysia. Dan kemudian pada 2009 di bawah Yayasan Restu lebih kurang 10,000 naskah diedarkan kepada umum. Dan pada tahun 2010-2011, sebenarnya 2010 sampai 2012 bersama dengan Kementerian Pertahanan, yang ini pada kali pertama kita cetak 60,000 naskah Quran, dan kemudian pada tahun 2012 kita cetak Al-Quran dan terjemahan bahasa Khmer. Yang ini sebenarnya pada tahun 2008 Yayasan Restu 10,200 naskah Quran tu dihantar ke Cambodia. Cuma kemudian tu menurut pengerusi kepada projek wakaf Quran peringkat kebangsaan, Datuk Yang Berhormat Datuk Zaid Amidi, dia maklumkan yang mana Quran-Quran yang ada di masjid-masjid di Cambodia tu banyak yang dah hilang, yang kita hantar. Jadi dia kata dia mufti tangkap seorang budak tengah membaca Quran tu. Dia tanya mana dapat Quran ni. Jadi dia kata bapak dia pergi. So lepas tu bila pergi tanya bapak dia tu, apa hukum mencuri Quran di masjid? Mufti tanya. Jawab si bapak, saya tahu apa hukum mencuri Quran, tapi apa hukum tak belajar Quran? Jadi Yayasan Restu dari situ, Yayasan Restu buat program wakaf Quran khas untuk Cambodia. Kita kali pertama kita hantar 40,000 naskah Quran dengan bantuan daripada termasuk juga Asia waktu tu. Dan kemudian kita hantar lagi 10,000. Dan kita sebenarnya masih berbaki 50,000 untuk bantuan kepada Cambodia. Dan kemudian pada tahun 2013, yang ini saya rasa menjadi titik sejarah antara hubungan Yayasan Restu dengan polis sebenarnya.
Yang ni polis banyak bantu. Saya kira ada program potongan gaji waktu tu. Oleh polis. Sebabnya kami menerima daripada polis lebih kurang RM200,000 untuk program wakaf Al-Quran dari potongan gaji anggota polis. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berjaya datuk sekali atas kerjasama tu. Di bawah program ni kita buat program wakaf Al-Quran untuk Palestin. Yang ini bukan sekadar Al-Qurannya dihantar, tetapi yang pentingnya adalah sebahagian daripada infak yang kita terima daripada orang ramai itu kita tukar dalam bentuk Quran, sebahagiannya ditukar dalam bentuk laptop untuk bantuan kepada anak-anak Palestin. 2014 untuk bantuan kepada mangsa Bantai. 2017 kita keluarkan Al-Quran dan terjemahan tajwid. Yang ini juga wakaf kepada publik. Dan 2018 bersama dengan Perbadanan Putrajaya. 2019 bersama dengan Putrajaya, Perbadanan Putrajaya, Mawib, Yapin. Yang ini masa tu kita buat kutipan untuk Al-Quran dan terjemahan bahasa Mandarin. Saya kira waktu tu Yapin banyak bantu ya. Dan insya-Allah pada tahun ini kita akan cetak Al-Quran tu. Ya, sebab proses mencetak Quran biasanya bermula dengan proses penghasilan. Dan kemudian kalau nak cetak, biasanya kita minimum cetakkan sekurang-kurangnya 10,000. So, mesin yang kita guna tu mesin yang non-stop. Dan saya jemput juga Yang Bahagia Datuk dan juga seluruh anggota polis untuk mengadakan lawatan ke Nasyid Quran, pusat pencetakan bersepadu Quran di Malaysia. Dan kemudian pada tahun lepas kita hantar lebih daripada 30,000 kepada frontliner COVID-19. Dan pada tahun ini kita fokus kepada Al-Quran Mufiq. Al-Quran Mufiq ini special, dia akronim kepada mudah untuk faham isi kandungan Al-Quran. InsyaAllah. Dan seterusnya sedikit tentang Yayasan Rasul saya dah terangkan tadi yang mana kita adalah NGO. Yang ini adalah Al-Quran yang kalau kita pergi ke kompleks Taman Seni Islam Selangor di Shah Alam tu, kita setiap pengunjung akan dibawa melihat bagaimana proses menyalin, yang mana Bahagia Datuk dan boleh dah tengok di luar tadi, itu adalah sebahagian kecil. Kita ada 9 kumpulan sebenarnya. Dan proses yang ini Al-Quran dan terjemah Al-Quran Al-Karim koleksi ni ada satu naskah di Museum Polis di Kuala Lumpur. Infaknya RM35,000. Penghasilannya memakan belanja lebih kurang RM12 juta. Setiap lembaran disalin tangan, diwarna tangan, diletakkan emas tulen 24 karat. Saiznya 3 x 4 kaki, disimpan di bilik kebal di kompleks Taman Seni Islam Selangor. Dan yang ni yang telah kita ada lebih kurang 10 manuskrip salinan tangan yang boleh dicetak. Dan akan datang kita juga sedang menyediakan untuk Al-Quran Mushaf Yaman. Dan seterusnya ini proses dia. Jadi proses ada 9 bahagian yang sebahagiannya telah ada di depan. Maknanya bermula dengan kajian dan penyediaan konsep, pembangunan reka bentuk, pembangunan motif, pembangunan komputer, subsidi warna, pewarnaan, penerapan emas, khat. Bahagian khat tu yang susahnya adalah dia dicetak, proses menulis memerlukan 5 kali semak setiap peringkat. Bermula dengan pensel, lepas tu ink, lepas tu dia dah nak masuk kepada komputer, disemak lagi. Ini proses-prosesnya sampailah ke kilang cetak. Dan next ini yang telah kita cetak. Dan seterusnya yang ni di Nasyid Quran, Nasyid Quran adalah kilang cetak di Nasyid Quran. Seterusnya ini sedikit tentang Nasyid Quran tu adalah penyebaran, lebih kepada penyebaran Quran. Dan pembangunan penerbitan Al-Quran Wakaf yang telah dilaksanakan. Yang ini Al-Quran Al-Karim yang kita keluarkan pada tahun 2015 daripada kutipan tahun 2014. Sebelum-sebelum tu kita yang lebih kecil. Dan kita juga ada Al-Quran dan terjemahan, Al-Quran Lafziah, Al-Quran terjemahan bahasa Khmer. Al-Quran Lafziah tadi tu, sebab Yayasan Rasul adalah sebuah NGO, jadi kita memerlukan maknanya setiap naskah Quran itu kita kalau boleh nak dapat, semua orang boleh beli. Jadi waktu tu pada tahun 2012
Al-Quran Lafziyah, Al-Quran dan terjemahan perkata ni di pasaran harganya 120, 150. Jadi Yayasan Restu waktu kali pertama kita terbitkan dengan infak RM90 sahaja. Nak mendapatkan infak RM90 tu, Yayasan Restu kena lock order untuk cetak 100,000 naskah. Baru kita dapat 10 infak RM90. Dan seterusnya yang ni yang Khmer saya beritahu tadi. Dan yang in Palestin, Khmer, biasanya untuk Al-Quran luar negara, kita kalau melibatkan terjemahan itu mesti kita dapatkan kelulusan daripada mufti negara berkenaan. Yang Wakaf Mandarin sekarang sedang dijalankan, dah proses untuk cetak, dan insya-Allah pada tahun ini kita boleh edarkan kepada umum. Dan seterusnya yang ni Nigeria dan Kazakhstan, Tarim yang untuk Yaman, Al-Quran Mufiq akhir sekali adalah yang ni yang terbaru daripada Yayasan Restu. Saya kira tuan-tuan yang bahagia Datuk dan tuan-tuan diedarkan tentang orang ini tadi, ya. Jadi Al-Quran ni yang bagusnya adalah dia Al-Quran dengan perincian 40 dalam satu. Jadi Al-Quran inilah yang kita jadikan program wakaf Al-Quran pada tahun ini, fokus kepada masjid-masjid, surau dan institusi. Jadi kalau bermula pada tahun ini kita fokus untuk Quran ni, salah satunya adalah dana yang dikumpul, kita nak bantu bagi membina Quranic Village di Putrajaya, Presin 14 di Putrajaya, yang mana di situ dibina masjid ketiga Putrajaya, insya-Allah telah dimaklumkan di Parlimen juga. Jadi melalui program ini pada tahun ini kita buka peluang kepada semua pihak untuk bersama-sama menjayakan program wakaf Quran melalui program wakil. Jadi kita ada wakil dalam bentuk ejen dan juga affiliate. Yang ni nanti rakan saya di bahagian luar akan edarkan satu borang yang mengandungi nama Datuk, dan juga anggota polis sekalian. Borang yang mengandungi nama, jadi apabila diletakkan nama tu, kita akan terus masuk ke dalam sistem affiliate kita. Dan bila masuk ke dalam sistem tu, maknanya pengedaran tu bila bermula, masuk je daftar sahaja, Yayasan Restu akan masukkan dalam dana tu RM50. Automatik RM50. Tapi perlu edarkanlah naskah tu sekurang-kurangnya 3 naskah Quran Mufiq, barulah dapat imbuhannya RM100 tu. InsyaAllah. Jadi seterusnya yang ni, terus next. Ini Mufiq mudah untuk faham isi kandungan Quran. Ada 3 penerbitan. Dan kita juga di bawah program affiliate kita ada buku katatib dan juga Inilah Muhammad dan juga Musola. Musola ni yang kita pamerkan di depan tadi, Al-Quran yang setakat ini terbesar di pasaran, mengandungi Al-Quran dan tajwid. Ini yang syarat-syarat affiliate, maknanya dia ada imbuhan-imbuhan penaskah tu agak kecil berbanding dengan syarikat-syarikat lain. Kerana Yayasan Restu NGO. NGO-nya yang mana, kenapa kita diletakkan sebagai NGO? Satu-satunya pemegang amanah Yayasan Restu tidak boleh menerima sedikit pun imbuhan daripada apa Yayasan Restu kerjakan. Setiap perolehan yang kita terima disalurkan balik untuk kerja-kerja Quran, dan untuk pembelian kertas, untuk pembelian mesin digunakan duit. Jadi tidak boleh, maknanya pemegang amanah Yayasan Restu antaranya adalah Datuk Latif, Pengurusi Yayasan Restu, dan kemudian Datuk Ahmad Mazlan. Kita ada juga Dr. Ramli yang tak apa kenal lah, tapi orang-orang teknikal. Jadi yang ni, duit ni nanti jadi dia affiliate tu nilainya kecil lah berbanding dengan kalau Telaga Biru ke Karangkerah tu dia mahal lah sikit kalau jadi ejen. Tapi Yayasan Restu sedikit sangat. Tapi kita memohon sangat supaya dapat bantu, sebab apa juga yang kita buat, kita akan kembali untuk kerja-kerja Quran, insyaAllah. Okey, seterusnya. Jadi itulah dia tentang Yayasan Restu sedikit sebanyak.
Jadi apa setakat ni kita dah wakafkan Quran tu, saya untuk cetakkan wakaf lebih daripada 400,000 naskah Quran. Diedarkan kepada rakyat Malaysia dan juga luar negara. Dan tapi kita tidaklah kalau orang datang tu terus beri. Yang tu kena ada permohonan. Dan saya kira polis, insya-Allah nanti kita akan ada setiap daerah kita akan beri 10 naskah untuk permulaan dulu, dan akan datang ni insya-Allah kita akan beri juga Al-Quran dan terjemahan Mufiq tu. Yang itu sungguh-sungguh ramai sangat yang di luar sana yang telah mendapatkan naskah tu memaklumkan bahawa Al-Quran ini adalah antara yang paling mudah mereka faham, insya-Allah Okey. Demikian tadi sedikit sebanyak tentang wakaf Quran, program wakaf Quran yang Yayasan Restu jalankan, dan saya sekali lagi menjemput yang berbahagia Datuk dan juga seluruh anggota untuk datang melawat ke Kompleks Seni Islam Antarabangsa Selangor bagi menyaksikan proses penyalinan Al-Quran. Akan datang kita ada pameran Rihlah Nabawiyah dan juga Mahabbah Haramain. Dan kemudian kalau belum pergi ke Mekah, nanti kita akan ada pameran kiswah Kaabah di situ. Dan yang bahagia Datuk juga kita ada simpanan khas di bilik kebal. Dan kemudian kita jemput juga ke Nasyur Quran, Pusat Percetakan Al-Quran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.